Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Anizat di Ramlan selaku pensyarah dalam subjek pengantar Al-Quran dan Ulum Quran yang dikasihi sahabat-sahabat perjuangan saya dari PAI 1. Sebelum saya memulakan perbincangan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amin Zaki bin Tukimin dan sahabat saya Afiq Aiman bin Awang. Hari ini kami ingin membentangkan tajuk syubhah dari pelbagai pihak antara Al-Quran dan Ulum Al-Quran. Okey. Apa itu syubhah? Syubhah dari segi bahasa ialah ragu-ragu atau was-was atau syak. Secara istilahnya, syubhah ialah perkara yang diragukan sama ada ia halal atau haram. Jika mengikut kaedah syarak, maka perkara syubhah lebih hampir kepada haram. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kepada salah satu dakwaan daripada orang yang bukan Islam mengenai mukjizat Al-Quran. Okey, apa yang mereka mendakwa? Okey, yang pertama sekali mereka mendakwa Al-Quran adalah ciptaan manusia dan rekaan daripada Nabi Muhammad SAW. Okey, mereka mengatakan mencetuskan kepercayaan basyariyatul Al-Quran adalah ciptaan manusia. Ia bukannya kalamullah Azza wa Jalla. Mereka mendakwa Al-Quran adalah rekaan Nabi Muhammad SAW dan bukannya wahyu yang diturunkan oleh Allah. Ya, di sini mereka mengatakan orang yang bukan Muslim atau bukan Islam mengatakan bahawa Al-Quran itu sendiri adalah ciptaan daripada Nabi Muhammad. Sedangkan seperti mana yang kita tahu, maksud Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril di dalam bahasa Arab. Yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya setiap huruf adalah dikira ibadah. Okay, dari maksud Al-Quran itu sendiri, kalamullah yang diturunkan daripada melalui perantaraan malaikat Jibril. Dari maksud Al-Quran itu sendiri telah, seperti kita faham, telah menunjukkan bahawa Al-Quran itu bukanlah daripada rekaan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Okey. Untuk menguatkan lagi hujah ini, kita boleh ambil daripada ayat Al-Quran itu daripada surah Al-Anbiya ayat ke-107 yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Okay, di sini kita boleh juga ambil mengambil daripada dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okay, sesungguhnya aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Okay, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita berbalik semula kepada maksud Al-Quran pun sama. Kalamullah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tengok balik kepada kalimah syahadah, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Pendapat dalam pandangan orientalis di mana Al-Quran ini tidak sesuai untuk situasi masyarakat yang lain. Di mana mereka mengatakan bahawa di kalangan mereka ada yang berpendapat bahawa Al-Quran telah dipengaruhi oleh situasi geografi, kehidupan beragama dan kebudayaan masyarakat Arab setempat. Pendapat ini telah dikatakan oleh seorang orientalis yang bernama Gibbs. Oleh itu, dengan erti kata lain, Al-Quran ini tidak sesuai untuk situasi masyarakat yang lain. Ini juga bermakna dakwah Nabi tidak bersifat universal. Pernyataan itu tidak diterima. Dakwaan mereka yang mengatakan Al-Quran dipengaruhi situasi masyarakat Arab juga terpesong kerana Al-Quran secara jelasnya membawa perubahan besar kepada masyarakat Arab yang sebelumnya berada dalam gelap dan jahiliah serta keruntuhan moral yang parah. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga, Allah berfirman,
Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan, yakni memakan benda-benda yang diharamkan, sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka bolehlah ia memakannya. Kerana sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Dengan ini jelaslah bahawa Islam itu syumul, yakni menyeluruh, kerana ia merangkumi setiap aspek dalam kehidupan. Seterusnya adalah mempertikaikan keaslian Al-Quran. Richard Bell, Profesor Bahasa Arab University in Edinburgh, mendakwa Al-Quran bersumberkan kitab agama Yahudi dan Kristianisasi serta sumber-sumber Arab. Menurutnya, Nabi Muhammad telah menulis Al-Quran dengan menggunakan Bible sebagai sumbernya dan juga Perjanjian Lama semasa baginda menulis cerita-cerita di dalam Al-Quran. Dakwaan tersebut tidak bertepatan kerana tidak kira betapa kreatifnya imajinasi seseorang, tidak akan mampu melahirkan suatu hasil karya terbaik yang sama keseluruhannya atau sebahagian daripada kandungan Al-Quran. Teori mereka juga salah kerana teori tersebut sama seperti dakwaan-dakwaan yang diajukan kepada Nabi SAW oleh orang-orang kafir yang telah menggunakan istilah mimpi-mimpi karut sebagai ganti kepada imajinasi. Dalam surah Anbiya ayat ke-5, Allah berfirman, bahkan mereka berkata pula, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang karut. Malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair, maka hendaknya dia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus. Menurut Dr. Abdullah Daras, di dalam bukunya Makdal ila Quran, telah menolak tuduhan yang mengatakan adanya sumber kemanusiaan bagi Al-Quran. Menurut beliau, sukar untuk kita menerima tuduhan ini kerana Al-Quran mengandungi ilmu-ilmu yang luas dan terperinci dengan pelbagai bidang. Al-Quran juga datang dengan maklumat yang jauh lebih luas dan sempurna daripada maklumat yang ada pada Pederi Buhaira itu dan juga ahli-ahli kitab di seluruh dunia. Malah Al-Quran datang membenarkan apa yang diturunkan kepada Musa, Isa, Daud, Sulaiman dan lain-lain Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran datang menjadi penghakim dan penilai kitab-kitab terdahulu yang telah diselewengkan oleh para agamawan mereka. Okey, kita masuk pada dakwaan seterusnya. Apa yang mereka mengatakan? Mereka mengatakan mempertikaikan susunan surah dalam Al-Quran, iaitu menurut J.M. Wordsworth menuduh para pengumpul Al-Quran kerana menterbalikkan dan mencampur adukkan susunan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Okey, Orientalis mendakwa disebabkan Al-Quran telah dibukukan. Okey, mereka mendakwa bahawa selepas kewafatan Nabi, barulah Al-Quran itu dibukukan. Okey, yang telah disusun oleh Zaid bin Thabit. Sedangkan, seperti mana kita tahu, Al-Quran ini dibukukan kerana terjadinya berlakunya peperangan Yamamah yang telah mengakibatkan 70 para hafiz telah wafat. Bagi untuk menyangkal dakwaan tersebut, daripada Dr. Mautich, seorang orientalis yang amanah, beliau mengatakan bermula daripada khalifah yang ketiga iaitu Osman bin Affan yang berkuasa dari sejak tahun 644 Masih sehingga 650 Masih. Apa yang Sayyidina Osman lakukan? Sayyidina Osman ini melakukan ialah membentuk satu panitia yang terdiri daripada para ahli dan memerintahkan panitia tersebut untuk melakukan naskah Al-Quran yang dikenali sehingga hari ini iaitu Mashaf Osmani.
Panitia tersebut berkonsultasi dengan para hufaz, kritik atau autentik teks dilakukan secara ketat sekali. Okay. Menurut hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bermaksud, sesungguhnya Jibril selalu menyimak bacaan Al-Quran aku setiap tahun. Kemudian pada tahun ini, beliau menyimak bacaan aku sebanyak 2 kali. Aku tak melihatkan hal itu selain sebagai isyarat tentang kemudianku sungguh sangat dekat. Okay, menurut hadis ini, nak menunjukkan bahawa tanda kewafatan tu baginda tak tahu. Disebabkan kematian tak tahu bila. Sama juga dengan baginda. Oleh itu, orientalis tadi mengatakan bahawa pembukuan Al-Quran itu disebabkan Nabi wafat. Tapi sedangkan pembukuan Al-Quran itu adalah untuk mencegah atau mengekalkan Al-Quran itu, keaslian Al-Quran. Okay. Saya ceritakan sedikit tentangnya. Bermula daripada zaman Abu Bakar. Okay. Selepas kewafatan baginda, banyak berlaku orang yang enggan bayar zakat. Lepas tu orang yang mengaku sebagai Nabi palsu dan orang yang murtad. Okay. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, tercetusnya satu peperangan untuk memerangi orang-orang yang tadi, golongan-golongan yang tadi, iaitu perang Yamamah. Daripada mengakibatkan perang Yamamah ini telah mengakibatkan banyak para hufaz wafat, iaitu selamanya 70 orang. Okay. Hal ini dilihat daripada daripada menimbulkan kebimbangan dan kerisauan tentang Al-Quran itu. Okay. Mulalah daripada Sayyidina Umar yang mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Pada permulaannya, Sayyidina Abu Bakar enggan untuk membukukan Al-Quran tersebut. Tapi setelah lama kelamaan, Sayyidina Abu Bakar bersetuju untuk membukukan Al-Quran. Okay. Setiap itu, Sayyidina Abu Bakar melantik Zaid bin Sabit untuk mencatat semula ayat Al-Quran itu. Dan mereka ambil daripada di rumah baginda, daripada ayat lain-lain itu, mereka mula mencatat semula. Seterusnya, selepas kewafatan Abu Bakar, disambung semula pada Sayyidina Umar, dan sama juga ketika itu dinamakan sebagai Mushaf Abu Bakar. Itu pada zaman Abu Bakar tadi, masih sama. Okay. Dan selepas itu, selepas Sayyidina Umar wafat, diteruskan pula pada zaman pemerintahan Sayyidina Osman bin Affan. Okay. Pada zaman Sayyidina Osman bin Affan ini pula, tercetusnya perbalahan atau perselisihan fahaman tentang bacaan dan ayat Quran. Okay. Hal ini dipandang serius oleh Sayyidina Osman. Jadi, oleh itu Sayyidina Osman untuk mengekalkan keaslian ini, dia membukukan semula Al-Quran. Itu sama juga dengan melantik Zaid bin Sabit. Kerana Zaid bin Sabit ini merupakan seorang yang sangat kuat ingatannya dan sangat rapat dengan Nabi pada waktu Nabi masih hidup. Okay. Jadi boleh dipercayai. Dan Zaid bin Sabit ini juga merupakan seorang perawi yang sangat terkenal pada zaman Nabi. Okay. Oleh itu, setelah dibukukan, seperti yang dinamakan sekarang itu Mushaf Osmani, pada peringkat awal, pembukuan Al-Quran tersebut berlaku adalah tiada baris dan hanya huruf saja pada permulaannya. Okay. Terusnya diubahkan lagi pada peringkat kedua, iaitu meletakkan titik, iaitu i'rab. Dan pada peringkat ketiga, tambahan yang titik seperti hari ini. Dan peringkat keempat, tanda bacaan, iaitu surat kecil, surat kecil di atas tu. Dan pada peringkat kelima yang terakhir, iaitu tanda wakaf. Okay. Dari situ, terdapat mengatakan bahawa Al-Quran itu bukanlah dibukukan disebabkan kewafatan baginda, tapi untuk mengekalkan keaslian Al-Quran tersebut, untuk mengelakkan seperti mana yang berlaku pada zaman Sayyidina Osman, yang berlaku perselisihan tentang bacaan dan ayat Al-Quran. Oleh itu, sebab itulah ianya dibukukan. Walaupun
baginda tidak pernah membuat untuk menipukan, tetapi hasil daripada sumbangan kedudukan Al-Quran tersebut sehingga ke hari ini, pada tahun 2023 ini, sangatlah berguna, bagus untuk umat Islam, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan Al-Quran, untuk mudah untuk memahami Al-Quran dan isi perkara Al-Quran itu sendiri. Okay, itu sahaja daripada perkara kami. Sekian, terima kasih.